Okey, baik. Seterusnya kita akan masuk kepada tuas. Okey, jadi cikgu yakin anda pernah belajar sewaktu di sekolah rendah dulu berkenaan dengan tuas. Okey, jadi apakah itu tuas? Tuas ni sebenarnya adalah satu mesin ringkas. So, mesin ringkas ni dia memudahkan kehidupan kita. Okey, tak kisahlah apa-apa alat. Okey, mesin ringkas dia akan menggunakan aplikasi tuas. So, tuas ni sebenarnya ialah sebuah palang yang berputar pada satu titik yang tetap. Jadi pada tuas ni kita tengok ada 3 bahagian. Okey, kita tengok ada 3 bahagian utama ni yang mana setiap tuas tu pertama dia mesti ada daya iaitu tempat di mana kita mengenakan tolakan dan tarikan. Okey, kemudian pada tuas juga terdapat beban iaitu objek yang kita hendak gerakkan tadi. Okey, dan terdapat fulcrum iaitu satu titik sokongan yang tetap. So kalau kita lukis secara ringkas bahagian pada tuas dia mesti terdiri daripada daya, okey, beban dan fulcrum. So ini adalah palang yang dimasukkan tadi. Okey, so palang ni dia boleh berputar pada satu titik yang tetap. Kan kita tolakkan dia atas ke bawah ke. So titik yang tetap tadi adalah fulcrum. Okey. So apakah kegunaan tuas kepada kita? So yang pertama, tuas ni dia boleh melakukan kerja, membolehkan kita melakukan kerja dengan mudah lah. Dia memudahkan kerja kita. Okey, senang kata dia memudahkan kerja kita. Contohnya kita nak buka penutup tin yang ketat ni. So nak guna jari susah, jadi senang, ambil saja sudu, letak macam ni and then tolak sudu tu ke bawah dan tin ni tadi, penutup tin ni akan tertolak ke atas dan penutup tin tu dapat dibuka dengan senang. Okey, kita juga boleh membuka penutup botol, okey, macam ni. Penutup botol ni dia ketat, so kalau kita guna jari susah, jadi kita guna saja pembuka botol. Okey, kita tolakkan buka botol ni ke atas. And then penutup botol ni akan terbuka. So kat sini dapat tengok tuas ni dia memudahkan kerja-kerja seharian kita. Okey, selain itu dia juga membolehkan kita menggunakan daya yang kecil saja untuk melakukan kerja. Macam contoh, okey, macam contoh lelaki ni dia nak alihkan batu yang besar ni. Okey, dah lah besar, berat pula tu. Kalau nak guna tangan nak angkat memang banyak daya diperlukan. So apa yang kita perlukan? Ambil satu batu kecil, okey, letakkan batu kecil tu bersebelahan dengan batu besar and then kita gunakan satu kayu macam ni. Okey, kita ada kat ujung ni and then lelaki ni dia boleh tolakkan kayu tu ke bawah. Maka batu yang besar dan berat ni akan bergerak. Okey, terjongkit ke atas macam tu lah. Okey, lepas tu kita juga biasa gunakan tukul untuk mencabut paku. Okey, tukul kaki kambing ke nama dia. Okey. So kita letak macam ni and then apa kita buat? Kita gerakkan tangan kita, tarik macam tu. So apa yang berlaku? Okey, tarikan tangan kita akan menyebabkan paku ni dicabut daripada kayu ataupun dinding. Okey, so mudah kan? Kalau kita guna tangan kita, kita terpaksa guna daya yang sangat besar. Tapi kalau kita gunakan tuas, kerja-kerja yang susah ni akan jadi lebih mudah dan kita hanya perlukan daya yang kecil saja untuk melakukan kerja-kerja yang sukar. Okey, sekarang kita akan masuk kepada pengelasan tuas. Dan cikgu yakin anda dah tahu bahawa tuas ni kita boleh bahagikan kepada 3 kelas. Okey, iaitu kelas pertama, kelas kedua dan kelas ketiga. So bagaimana kita nak bezakan ketiga-tiga kelas tuas ni? Senang saja. Okey, kita boleh tengok kepada kedudukan. Okey, kedudukan bahagian tengah ni. Macam kat sini untuk tuas kelas pertama. Okey, bahagian mana yang berada di tengah? Okey, kita tengok kat sini fulcrum akan berada di tengah-tengah di antara beban dan juga daya. Okey, macam contoh alat apa yang menggunakan prinsip tuas kelas pertama? Macam kat sini dia bagi contoh pelayar. Okey, so kalau kita tengokkan pelayar, fulcrum berada di tengah-tengah di antara beban, tempat yang kita sepit benda tu. Okey, dan daya, tempat di mana tangan kita pegang pelayar tu. Okey, dan biasa kita guna ialah gunting, kan? Gunting. So kalau kita tengok kat sini, tempat tangan jari saya pegang gunting ni, ini adalah daya. This one daya. Okey, yang tengah-tengah ni adalah fulcrum. Dan yang kat sini, tempat kita letak kertas untuk potong ni, ini adalah beban. Okey. Dan kita juga ada pembuka tin. Okey, yang turut sama menggunakan prinsip
tuas kelas pertama, iaitu di mana fulcrum berada di antara beban dan daya. Okey, bagaimana pula dengan tuas kelas kedua? Okey, untuk tuas kelas kedua, beban terletak di antara fulcrum dan daya. Okey, macam contoh alat-alat yang menggunakan prinsip tuas kelas kedua ni macam apa? Kereta sorong. Okey, so mana fulcrum kereta sorong? Okey, kat sini. Okey, pada bahagian tayar ni. So ini beban di mana tempat kita letakkan, tak kisahlah pasir ke, batu ke, kayu ke. Dekat sini tempat tangan kita pegang kereta sorong tu, itu adalah tempat di mana kita mengenakan daya. Okey, so beban berada di antara fulcrum dan daya. Maka kereta sorong ni adalah tuas kelas kedua. Okey, samalah juga dengan pemecah buah keras ni. Okey, so kita letak buah keras ni dekat tengah-tengah ni. So ini adalah beban. Okay, fulcrum ada kat tepi, daya pun ada kat tepi. So, pemecah kekeras adalah tuas kelas kedua. Okey, bagaimana pula dengan tuas kelas ketiga? Okey, untuk tuas kelas ketiga, okey, daya akan berada di tengah-tengah di antara fulcrum dan juga beban. Okey. So, contoh alat yang menggunakan prinsip tuas kelas ketiga. Okey, contohnya penyepit ais. Macam kat sini. Saya pun ada. Ini boleh lah. Penyepit ais pun boleh. Sepit kuih pun boleh. Kalau ada kuih dah sepit kat mana? Ni kat sini. So, ni beban. Beban kat sini. So, tengok tangan saya pegang kat sini kan? Tempat di mana tangan saya pegang ni, ini adalah daya. Lepas tu kat ujung ni, ini adalah fulcrum. So, disebabkan daya berada kat tengah-tengah di antara fulcrum dengan beban, maka penyepit ais ataupun penyepit kuih ni adalah tuas kelas ketiga. Okey, dan selain itu kita juga ada joran, kan? Joran yang kita guna untuk mancing tu, tangan kita bukan pegang kat ujung, kita pegang kat tengah kan? Okey, so daya berada di antara fulcrum dan juga beban. Maka joran juga adalah tuas kelas ketiga. Okey, jelas? Okey, seterusnya kita akan masuk kepada momen daya. Okey, di mana daya yang kita kenakan ke atas suatu objek, boleh memutarkan objek itu pada satu titik tetap ataupun kita panggil pangsi ataupun fulcrum. So, kesan putaran ini tadi, kesan putaran yang dihasilkan tadi kita sebut sebagai ataupun dikenali sebagai momen daya. Kesan putaran yang dihasilkan daripada daya yang kita kenakan untuk memutarkan suatu objek pada satu titik tetap tu kita panggil momen daya. So, momen daya ni dia akan membolehkan kita melakukan kerja dengan mudah dan momen daya ni dia sangat bergantung kepada daya yang dikenakan dan juga jarak tegak dari fulcrum ke daya. Okey, untuk lebih faham, jom kita tengok gambar dekat bawah ni. Okey, anda boleh rujuk pada muka surat 184. Okey, contoh momen daya apabila kita menggunakan spana. Okey, saya ada satu spana. Okey, so contohnya saya nak ketatkan satu nut. So dekat sinilah tempat nut tu tadi. Okey, dan tangan saya akan pegang pada hujung spana ni di mana dekat sini saya akan mengenakan daya. Okey, nut dekat sini. Dan nut ni tak bergerak. Okey, dia adalah pangsi fulcrum. So bila saya gerakkan tangan saya macam ni, kalau saya nak ketatkan nut, saya akan tolak ke bawah macam ni. Okey. So bila saya pusingkan macam ni, maka inilah yang dipanggil sebagai momen daya. So, adakah momen daya ni boleh dihitung, boleh dikira? Boleh. Okey, asalkan kita ada apa? Kita ada daya dan jarak di antara daya dengan fulcrum ni tadi, kita panggil apa? Jarak tegak yang bersudut 90 darjah. So, maka putaran yang terhasil inilah kita panggil sebagai momen daya. Dan selain daripada perbuatan mengetatkan nut, kita juga sentiasalah menggunakan momen daya dalam hidup kita. Contohnya kita nak buka pintu. Okey? Contohlah gambar ni. So, pintu tu tadi dia kan melekat pada dinding, pada ensel pintu tu. So, area ni, ini adalah pangsi lah. Okey, titik tetap di mana pintu tu berputar. So, bila tangan kita buka pintu, okey, putaran tu tadi kita telah menghasilkan momen daya. So, tangan kita tarik pintu. So, jarak di antara tangan kita ni dengan pangsi tu tadi, itu adalah terpanggil sebagai jarak tegak. So, macam mana kita nak kira momen daya? Okey, kalau kita nak kira momen daya, yang penting kita kena ada daya. Okey, dan kita juga kena tahu berapa
ukuran jarak tegak dari pangsi ke daya. Macam contoh tadi, kalau macam spanner ni tadi, ni, okay, ni tangan kita ni daya. Okay, kita tahulah berapa daya kita kenakan, 10 Newton misalnya. Okay, jarak di antara daya ni dengan pangsi, okay, berapa meter. So, hasil darab di antara jarak dengan daya ni, maka kita akan dapatlah jumlah momen daya. Okay. So, kat sini momen daya bersamaan dengan daya darab dengan jarak tegak. Okay, jarak tegak. Okay, dari daya. Okay, dari pangsi ke daya ataupun dari daya ke pangsi. Sama je lah. Okay, so unit momen bagi daya adalah Newton meter. So, Newton ni datang dari daya, manakala meter ni datang daripada jarak. Okay, dari pangsi ke daya. Okay, jelas? Okay, so kat sini contoh ada pengiraan. Macam kat sini nak mengetatkan nut. Okay, momen tu adalah ikut arah jam. Okay, momen daya untuk mengetatkan nut adalah ikut arah jam. Maka bila kita kenakan daya, kita tarik spanner tu ke bawah macam ni. So, 50 Newton daya dikenakan. So, 50 Newton ni adalah daya. Manakala jarak di antara pangsi dengan daya ni adalah 20 cm. So, tukar kepada meter kita dapat 0.2 meter. Maka darabkan 50 Newton dengan 0.2 meter, kita dapatlah momen daya yang digunakan adalah 10 Newton meter. Okay, so kalau kita nak longgarkan nut tadi, kita lawan arah jam lah. Okay, jelas? Okay, kemudian kita tengok juga kat sini. Momen daya ni dia akan bertambah sekiranya kita mengenakan daya yang lebih besar. Of course lah, bila kenakan daya lebih besar, maka momen daya pun akan jadi lebih besar. Dan sekiranya jarak tegak dari pangsi ke daya bertambah, maka momen daya juga akan bertambah. Contoh kat sini, kalau kita pegang, okay, mengenakan daya pada bahagian ini, jarak kat sini 0.2 meter. Okay, kalau kita darab kat sini, kita dapatlah 2 Newton meter. Tapi kalau kita pegang kita punya spanner tu lebih dekat dengan pangsi, maka jaraknya lebih pendek. Okay, maka momen daya yang kita dapat pun adalah lebih kecil. Okay, jelas? Okay, so kesimpulannya, momen daya yang lebih besar dihasilkan apabila daya dikenakan pada jarak yang lebih jauh dari titik putaran. Okay, kemudian kita tengok dekat sini. Okey, contohnya kita juga ada aplikasikan prinsip momen daya pada tuas. Okey, di mana bagaimana kita nak hasilkan satu daya yang momen daya yang seimbang di antara daya dan juga beban. So sama je. Okey, daya kat sini kita boleh darabkan dengan jarak di antara daya dengan fulcrum. So fulcrum kat sini ni adalah pangsi, iaitu satu titik tetap yang tidak bergerak. Kan kat sini kita ada beban. So beban ni kita boleh darabkan dengan jarak antara beban dengan fulcrum. So kalau kedua-dua ini sama, maka kita dapatlah tuas itu dalam keseimbangan. Okey, senang faham. Kita tengok kat sini lah contohnya jongkan jangkit ni, permainan jongkan jangkit. Okey, ada dua orang, dua orang budak. Seorang budak perempuan, seorang budak lelaki. So, Jiayin. Okey, berat dia ataupun berat Jiayin kat sini 200 Newton. Wei Hong berat dia 300 Newton. Tapi kat sini kita cakap daya. Okey, so jarak Wei Hong dengan fulcrum ni 2 meter. Tapi jarak Jiayin kita tak tahu. So, kita kena carilah. Kita tulis, berat darab dengan D iaitu jarak Jiayin antara Jiayin dengan fulcrum, kemudian dia mesti sama dengan daya, daya iaitu berat Wei Hong, dengan jarak Wei Hong, jarak daya, jarak daya dari fulcrum. So kita masukkan nilai. So berat Jiayin kat sini berapa? 200 Newton, darab D, jarak dia kita nak cari. So daya iaitu berat Wei Hong lah. 300 Newton darab dengan jarak Wei Hong, kedudukan Wei Hong dengan fulcrum ni iaitu 2 meter. So D sama dengan 300 Newton darab 2 meter bahagi 200 Newton. So kita akan dapat kat sini jarak Jiayin perlu duduk 3 meter daripada fulcrum untuk dapatkan kedudukan yang seimbang. Anda boleh cuba buat latihan lain untuk lebih faham dan bincang sama guru anda. Selamat belajar.